Murid-murid digalakkan supaya belajar secara berkumpulan. Tulis sebuah karangan tentang kebaikan belajar secara berkumpulan. Kita dah dapat soalan cari TSK. Yang pertama T, tema. S, siapa. K, kehendak soalan. Jadi tema untuk soalan ni apa? Tema dia belajar secara berkumpulan. Siapa? Murid-murid. Okey, murid. Barulah masuk kehendak soalan. Apa kehendak soalan ni? Kebaikan belajar secara berkumpulan. Kebaikan belajar secara berkumpulan. Okey, selepas dah cari pula kita boleh buat pengenalan. Pengenalan ni hafal 3 ayat. A1 sudah terang lagi bersuluk bahawa, kemudian sambung dengan tema campur dengan siapa, kemudian titik. Ayat yang kedua, A2, hafal sesungguhnya terdapat beberapa masuk balik kehendak soalan yang akan saya huraikan selepas ini demi kebaikan bersama. Titik. A3, persoalannya, koma, apakah, ulang balik kehendak soalan, kemudian tanda soal. Okey. Ya. Okey. Okey, selepas kita dah buat pengenalan tadi, kita masuk pula perenggan isi. Untuk isi, pastikan ada ayat isi, ayat huraian, ayat kesan atau kesimpulan kecil. Huraian tu huraikanlah secara terperinci. Boleh gunakan sebab, boleh ceritakan langkah, berikan contoh dan juga peribahasa. Yang murid dapat bila belajar secara berkumpulan? Kongsi maklumat. Berkongsi maklumat. Boleh? Menambah pengetahuan. Apa yang saya, macam mana cakap? Boleh menambahkan pengetahuan. Ataupun pengetahuan tentang sesuatu perkara. Okey, boleh? Lagi? Ya sir. Dapat menjimatkan kos membeli buku rujukan. Okey, boleh. Dapat menjimatkan kos untuk membeli bahan pembelajaran. Contoh buku rujukan. Berapa isi sir? 3, 4. Lagi satu lah. Lagi satu. Mengumpul Memupuk sikap kerjasama. Kerjasama. Belajar secara berkumpulan juga lebih seronok berbanding belajar seorang-seorang. Betul. Isi yang kita boleh gunakan, yang pertama dapat berkongsi ilmu pengetahuan, menjimatkan kos, suasana yang menyeronokkan dan juga memupuk kerja sama. Daripada isi tadi, kita perlu huraikan. Boleh masuk sebab, boleh masuk contoh, beri bahasa, apa-apa yang berkaitan untuk kita huraikan lebih panjang isi. Isi yang pertama, dapat berkongsi ilmu pengetahuan. Jadi kita huraikan lah, berpeluang untuk bertukar-tukar pendapat, mengukuhkan kemahiran, tidak menjadi seperti katak di bawah tempurung. Apa maksud katak di bawah tempurung? Tak tahu apa-apa. Tak tahu apa-apa. Memperoleh kejayaan dalam peperiksaan. Untuk isi yang kedua, kita boleh huraikan, menjimatkan kos. Contoh bahan boleh dikongsi bersama-sama. Buku rujukan misalnya. Jadi kita dah berkongsi dapat mengurangkan beban. Jadi bila murid berkongsi dapat melahirkan murid yang prihatin ataupun memupuk sikap murah hati. Isi yang ketiga, suasana yang menyeronokkan. Macam mana suasana yang menyeronokkan? Belajar secara berkumpulan, perbincangan ini berlaku secara aktif. Boleh kita berbincang bersama-sama ahli kumpulan. Suasana yang menyeronokkan juga boleh kita berbual-bual seketika untuk hilangkan stres. Jadi kita tidak akan berasa bosan. Suasana pembelajaran pun lebih ceria. Isi yang keempat, memupuk kerjasama.
ahli kumpulan akan saling bekerja sama. Bagai au dengan tebing yang bermaksud perhubungan yang erat untuk bersatu padu ataupun saling bekerja sama. Bila kita bekerjasama, kerja pun dapat disiapkan dengan mudahnya. Masalah diselesaikan bersama-sama. Inilah huraian untuk isi yang telah kita berikan tadi. Penutup sama juga macam pengenalan tadi. Ingat 3 ayat. A yang pertama, kesimpulannya terdapat beberapa masukan kehendak soalan. Lepas tu titik. A2, oleh itu, kita perlulah berusaha seutuh tembok besar China untuk mengetahui kehendak soalan. Ulang balik kehendak soalan dan juga titik. A3, semoga kita menjadi insan yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Titik. Itu saja untuk ayat penutup. Action. Cikgu, Okey. cikgu. Baca perenggan pertama dengan kedua. Sudah terang lagi bersuluh bahawa murid-murid digalakkan supaya belajar secara berkumpulan. Sesungguhnya terdapat beberapa kebaikan belajar secara berkumpulan yang akan saya huraikan selepas ini demi kebaikan bersama. Persoalannya, apakah kebaikan belajar secara berkumpulan? Ingat hafal ayat sudah sampai bahawa ni hafal, yang ni masuk ambil balik daripada soalan. Hafal sesungguhnya terdapat beberapa, masuk balik daripada soalan. Persoalannya, apakah kebaikan belajar secara berkumpulan? Tanda soal. Ada kata tanya, apakah? Okey, sambung. Bunga cendana, bunga teratai, idea perdana bunga tirai. Antara kebaikan belajar secara berkumpulan termasuklah dapat berkongsi ilmu pengetahuan. Murid-murid berpeluang untuk bertukar-tukar pendapat tentang sesuatu yang dibincangkan. Kesannya, mereka dapat mengukurkan kemahiran dan memperoleh kejayaan yang cemerlang dalam peperiksaan. Okey, terima kasih. Antara kebaikan. Bukannya antara kebaikan. Salah. Antara kebaikan. Ya. Memperoleh. Bukannya memperolehi. Memperoleh. Cemerlang ejanya CEMERLANG. Cemerlang. Dalam peperiksaan. Bukannya di dalam peperiksaan. Itu salah. Kalau di dalam dewan peperiksaan baru betul. Sebab di dalam dewan menunjukkan tempat. Dalam peperiksaan. Betul. Bukannya di dalam peperiksaan. Okey, Hendro sambung perenggan ketiga. Itu kos membeli buku rujukan dan buku latihan dapat dijimatkan. Hal ini dicetus demikian kerana bahan pembelajaran tersebut boleh dikongsikan bersama ahli kumpulan. Impaknya, nilai keprihatin dan murah hati dapat dipupuk dalam diri murid-murid. Jelaslah bahawa belajar secara berkumpulan dapat menjimatkan kos untuk membeli bahan pembelajaran. Selain daripada itu. Yang tu salah. Selain itu, betul. Okay. Kos membeli. Betul. Kos, betul. Bukannya kos perbelanjaan. Kos perbelanjaan salah. Kos atau perbelanjaan. Jangan gandingkan kos perbelanjaan. Itu salah. Hal ini tercetus demikian kerana. Bukannya hal ini demikian kerana. Yang tu tak gramatis. Hal ini tercetus demikian kerana. Ataupun hal ini berlaku demikian kerana. Hal ini terjadi demikian kerana. Di samping itu, belajar secara berkumpulan dapat mewujudkan suasana yang menyeronokkan. Hal ini terjadi demikian kerana belajar secara berkumpulan menggalakkan perbincangan yang aktif bersama-sama ahlinya. Oleh itu, murid-murid tidak akan berasa bosan. Suasana belajar yang ceria dapat merangsangkan murid-murid untuk mencapai kejayaan. Ejaan di samping itu kena jarak, bukannya rapat. Di jarak pun samping itu.
Hal ini terjadi demikian kerana. Hal ini berlaku demikian kerana. Hal ini tercetus. Hal ini dikatakan demikian kerana. Baru betul. Bukannya hal ini demikian kerana. Yang tu jangan guna. Jangan guna juga ini kerana. Ini demikian. Yang tu pun salah. Ayat tergantung. Okey. Perenggan kelima. Akhir sekali, aktiviti belajar secara berkumpulan dapat memupuk semangat bekerjasama. Rakan-rakan dalam kumpulan akan bekerjasama bagai awal dengan tebing untuk membantu ahli-ahlinya. Sesuatu kerja juga dapat disiapkan dengan mudahnya sebagai penutup wacana ini, jelaslah bahawa semangat kerjasama dapat dipupuk semasa belajar secara berkumpulan. Akhir sekali. Bukannya akhirnya. Akhir sekali. Menunjukkan peringkat. Pertama, antaranya. Antara. Selain itu, di samping itu, akhir sekali. Bukannya akhirnya. Akhirnya tu sesuai untuk karangan cerita yang menunjukkan tindakan. Bagai awal dengan tebing. Saling bekerja sama. Disiapkan dengan mudahnya. Ingat, dengan mudahnya, dengan pantasnya. Dengan ni kata sendi nama. Diikuti oleh kata nama. Mudah kalau buat dengan mudah. Salah sebab mudah tu bukan kata nama. Jadi nak jadikan dia sebagai kata nama, tambahnya. Barulah jadi kata nama. Dengan mudahnya. Dengan pantasnya. Kalau mudah sahaja, itu kata sangat mudah. Sangat pantas. Dengan untuk jadi, dia bertindak sebagai kata sendi nama. Dengan mudahnya. Dengan juga boleh jadi sebagai kata hubung, pancangan keterangan. Cara iaitu dengan menaiki kereta. Itu contoh lain. Okey, Tanda Sri. Perenggan yang terakhir. Kesimpulannya, terdapat beberapa kebaikan belajar secara berkumpulan. Oleh itu, kita perlulah berusaha seutuh tembok besar Cina untuk mengetahui kebaikan belajar secara berkumpulan. Semoga kita menjadi insan yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Ingat kesimpulannya, ejaannya 2N. Jangan kesimpulannya 1N. Itu salah. Kesimpulannya ada 2N. Terdapat beberapa. Beberapa ni dah menunjukkan banyak, jadi tak perlu ganda. Contoh, terdapat beberapa kebaikan-kebaikan. Yang tu salah. Terdapat beberapa kebaikan. Sebab beberapa ni dah menunjukkan bilangan yang banyak, jadi tak perlu digandakan. Kata nama khas dieja dengan huruf besar. T, B, C. Tembok besar Cina. Itu kata nama khas, huruf besar. Kebaikan hanya 1K sahaja. Kalau kata kerja baru dieja dengan 2K. Contoh, kata kerja ada 2K. Mengelakkan, menggalakkan. Kalau kata nama macam ni, 1K sahaja. Ejaan cemerlang jangan tambah CER. Hanya CE, ce sahaja. Cemerlang. Oh, patutlah bising. Saya kena marah gaduh. Okey, sir. Okey, jumpa lagi. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Bye, sir. Okey. Bye, sir. Buka nanti. Selamat berbuka juga.